Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincangkan kertas 2 negeri Pahang pula. So, mula dengan nombor 1. Diagram 1 shows the black body radiation curve. Okey, kemudian ada diberi maklumat dalam rajah ini juga turutan ataupun the sequence of the EM wave yang terlibat dekat atas ni. Dan kita ada ultraviolet, ada X dan juga infrared. Okay, soalan pertama A. Mark the correct answer in the box provided. Black bodies are ideal of electromagnetic radiation. Okay, jadi pilih daripada 3 pilihan jawapan ni, pilih satu dan satu markah. So kita panggil satu jasad itu sebagai black bodies because it enables ataupun the ability to absorb and to radiate. Dia boleh serap dan boleh pancarkan juga electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation ni apa? UV, infrared, kemudian ada lagi lah 3 ni. X ni ada jawapan dia kejap lagi. So boleh absorb, that body can absorb and radiate EM wave ataupun EM radiation. Right. Soalan seterusnya, based on diagram 1, name the radiation in the box X. Okay, dalam X tu kita ianya dipanggil sebagai visible light. Okay, visible light. C1, experimental results involving black body radiation are inconsistent with classical physics theory. So selama ni yang kita belajar dalam fizik klasik, bila kita buat eksperimen yang berkaitan dengan black body, tiba-tiba keputusannya tidak relevan ataupun tak sama lah macam yang kita faham sebelum ni. So what is the controversy that sparked the theory of quantum physics? Apa yang kontradiknya kat situ So jawapannya kat sini, the intensity of radiation this one intensity of radiation on the left. Zahin ke tu? Of the peak, on the left of the peak does not continue to increase. Okay, does not continue to increase of wave frequency. Okay, so the peak sebelah sini ni sebenarnya sepatutnya continue lah, meningkat lah. Di sebelah kiri ni sepatutnya puncak dia jadi makin tinggi, tapi bila kita buat eksperimen black body radiation, rupa-rupanya tak tally. Bahagian ni tidak tally lah. Dia jadi berpuncak di visible light, kemudian dia turun semula kepada kosong. So itulah yang menyebabkan wujudnya satu cabang baru dalam fizik, dipanggil sebagai quantum physics. Okay, dalam fizik moden lah. Okay, 2. C2, what did Max Planck propose to solve the problem? So bila ada masalah, saintis ataupun fizisis akan cadangkan lah apa dipanggil sebagai penyelesaian lah kepada contradiction ataupun kontroversi ni. So Max Planck proposed that the energy, yang sebelum ni kita ingat energy tu dalam bentuk continuous spectrum, tapi Max Planck proposed bahawa this energy is not continuous but energy of EM wave
ataupun EM radiation, mana-mana satulah, is discrete. Okay, discrete. Ataupun kita boleh ringkaskan bahawa that energy of EM wave depends on frequency of the wave. So certain frequency of wave produce certain amount of energy. Okay, certain amount of frequency produce certain amount of energy. So tenaga EM wave tu bergantung kepada frekuensinya. Dia bukan continuous. Sebab tu datangnya formula-formula seperti E equals to HF, E equals to HC over lambda, because this energy of photons, dalam kes ni photons lah kan, adalah bergantung kepada nilai frekuensi. Macam tu. Okay, selesai nombor 1. Terus ke nombor 2. Diagram 2 shows a large pot with noodles being cooked in a large amount of hot water. So ni ada periuk. Dalam dia ada mi. Kita masak mi tu menggunakan air panas yang banyak. Okay, air panas yang banyak. A1, what is the meaning of heat? So biasa soalan tanya antara dua. What is the meaning of temperature? What is the meaning of heat? Kalau heat adalah suatu tenaga. It is a form of energy. Satu bentuk tenaga. Jawab macam tu je. Kalau temperature, it is a degree of hotness ataupun coldness of an object. Okay, kita ukur berapa sejuk atau betapa panasnya satu objek itu. Itu untuk temperature lah. Kalau haba adalah sejenis tenaga. Nombor 2, why is the noodle being cooked in a large amount of water? Tengok sini 2 markah. Jadi pastikan ada 2 jawapan lah sekurang-kurangnya. Okay, kenapa mi dimasak dengan jumlah air panas yang banyak? Okay, the more the mass of hot water, the greater the heat capacity. So dalam kes ni, lebih banyak air panas yang kita bekalkan, maka lebih banyak haba yang sedang dipindahkan ataupun lebih banyak haba yang sedang digunakan untuk memasak mi. Sebab kita nak masak mi, kita nak masak something pun, kita nak masak dia dalam satu tempoh masa yang pendek. Kita tak nak masak dia terlampau lama. Okay, sebab kan kita nak makan, so jimat masa kan. So the more the mass of hot water, the greater the heat capacity. Apa kebaikan dia kat situ? The greater the heat capacity, meaning that more heat, lebih banyak haba is transferred to the noodles. Okay, lagi banyaklah haba yang akan dipindahkan kepada mi, menyebabkan mi cepat masak. Okay, B, soalan pengiraan. 2 kg of water at 30 degrees Celsius added to 9 kg hot water at 95 degrees Celsius. Okay, so ada 2 jisim air. Kita nak bayang macam ni ya. Satu bekas ni, jisim dia 2 kg, suhunya 30. Tambah dengan satu lagi bekas berisi air juga, berjisim 9 kg dengan suhu lebih panas, 95 darjah Celsius. So hasil daripada percampuran dua air ni, okay, dua air ni, apabila kedua-duanya mencapai thermal equilibrium, awak kena faham
Apabila dua objek yang bersentuhan, kemudiannya berlaku pemindahan haba antara satu sama lain, akhirnya mengalami ataupun sedang mengalami thermal equilibrium, kita kena tahu they should have same final temperature. Ini yang awak belajar dalam thermal equilibrium. Akhirnya kedua-dua bekas ni yang berisi air ni akan mempunyai jisim yang mempunyai suhu akhir yang sama. Jadi kita nak bagi tahu bahawa haba daripada 2 kg of water will be equals to the heat of 9 kg water. Macam tu. Okay, daripada ini, penyataan ini kita dapat tahu bahawa pemindahan haba daripada 2 kg ke 9 kg dan daripada 9 kg ke 2 kg akhirnya sama. No net heat transfer. Ada pemindahan haba, tapi bila kita tolak nilai pemindahan haba tu kita dapat kosong. Itu maksud dia no net heat transfer. So daripada Q, kita akan elaboratekan formula dia kepada MC delta theta sama juga MC delta theta. Disebabkan kedua-dua objek ni adalah air, maka kita akan cancelkan C. Okey, kerana kedua-duanya mempunyai nilai C yang sama. C untuk water adalah 4200 J kg negative 1 degree Celsius negative 1. So sebab kiri dengan kanan nilai yang sama, kita cancel off. Okay, kita cuba isi maklumat. Okay, mass 2 kg. Kemudian kita tinggal kurungan kat sini. Kita letak tanda tolak sebab perubahan suhu kan. Jadi perubahan suhu adalah suhu akhir tolak suhu awal. Okay, tinggal kosong dulu. Kemudian untuk sebelah kanan 9, letak kurungan, letak tanda tolak. Okey. So sebelum awak isi kat sini, okay, awak kena tahu bahawa perubahan suhu adalah suhu akhir tolak suhu awal. Saya tukar color pen dulu. Suhu akhir tolak suhu awal. Alright. Sekarang ni suhu akhir yang saya simbolkan sebagai theta final, okay, must be greater than 30. Logiknya, bila kita campurkan air 30 darjah Celsius dengan air yang lebih panas 95 darjah Celsius, suhu akhir mestilah berada di antara 30, which is lebih besar dari 30, dan lebih kecil, mesti lebih kecil dari 95 darjah Celsius. Tak boleh jadi lagi panas dari 95. Contohnya 100. Air 30 campur air 95 darjah Celsius, tiba-tiba jadi 100 darjah Celsius. Tak logik. Dia mesti in this range. Okay, dalam range ni. So, nak isi maklumat di sini, kita nak isi apa tolak apa. Okay, semuanya bergantung dalam range yang kita baru buat. So, air yang suhunya 30 darjah Celsius, okay, akhirnya theta final, okay, bandingkan theta final dengan 30. Siapa tolak siapa? Allahu Akbar. Kenapa macam tu? Okay. Jadi kat sini kita ganti theta final tolak 30. Sebab apa theta final tolak 30? Kerana theta final lebih besar dari 30. Theta final lagi besar dari 30. Okay. So suhu yang besar tolak suhu yang kecil. Sorry. Betul. Suhu besar tolak suhu yang kecil. Jadi kat sini kurungan yang di sebelah kanan ni, how about the 9 kg water here? Suhu awal dia 95, suhu akhir dia mesti rendah dari 95. So dekat sini pula 95 tolak theta final. Dekat sini penting Dekat sini penting, awak kena tahu yang mana tolak yang mana. Okey, suhu yang besar tolak suhu yang kecil. Jadi air suhu 30, akhirnya suhu final adalah lebih besar dari 30. So, suhu final tolak 30.
air yang bersuhu 95 akhirnya akan jadi lebih rendah suhunya dari 95. So 95 tolak theta final. Daripada sini kita expand kan. So 2 darab dengan theta final, kita dapat 2 theta final. Tolak dengan 2 darab 30, 60. Sama dengan 9 darab 95, 475. Tolak dengan 9 theta final. Pindahkan, kita dapat 11 theta final sama dengan 475 tambah 60, kita dapat 535. So bahagilah 535 bahagi 11. Saya dapat 48.6. Okey, ada disclaimer dekat sini. Skema jawapan, kalau awak rujuk skema jawapan menyatakan jawapan untuk soalan ni adalah 83.18 darjah Celsius. Jadi saya tak sure dengan jawapan yang saya buat ni. Cuma saya dah berulang kali kira dan perhatikan pengiraan dia. Saya rasa macam saya tak jumpalah kenapa saya tak dapat jawapan dalam skema ni. Saya tak pasti. Kalau ada pengiraan saya atau konsep saya yang tersilap, kadang-kadang saya tersilap juga, boleh tulis dekat ruangan komen lah. Okay, tapi yang setakat saya nampak pengiraannya macam ni lah. Macam mana kita nak susun, kita nak tolak apa dengan apa, kemudian kita selesaikan persamaan ni untuk dapatkan jawapan akhir, suhu akhir. Tapi skema jawapan punya jawapan dan saya punya jawapan berada di dalam range yang kita buat ni. So theta final kita 48.6, duduk dalam range ni. Masih berada dalam range ni. Skema jawapan punya pun duduk dalam range ni juga. Okay, kalau saya ada silap apa kat sini, boleh buat teguran dekat komen lah. Boleh tulis dekat komen. Okay, nanti saya betulkan. Alright, seterusnya nombor 3. In a crash test, a car of mass 1500 kg and speed 100 km per hour. Hati-hati tengok unit dia tu, kilometer per hour. This is velocity, this is mass. Collides with a wall as shown in the diagram 3. Okay, yang ni sebelum, yang ni selepas. Okay, bolehlah kita anggap bahawa this is the value of U. U, kenapa U? Kerana halaju awal sebelum pelanggaran. Selepas pelanggaran buat apa? V nya sama dengan 0. Okey. Yang ni kita highlight siap-siap, kilometer per hour. Soalan tanya apa? What is the meaning of impulsive force? Okey, daripada impulsive force formula, daripada formula dia, kita cuba tulis dulu. F sama dengan mv minus mu bahagi dengan T. Okey, bila formula itu ada melibatkan bahagi masa, maka awak akan mula dengan the rate of, kadar. Okey, kemudian kadar apa? Awak tengok di sebelah atas. Apa yang dibahagikan dengan masa tu? So, M darab V, maksudnya jisim darab dengan halaju adalah momentum. This is initial momentum. Final momentum. Okey, tolak dengan initial momentum. So, bila kita ambil momentum akhir, tolak momentum awal, kita sedang mencari perubahan momentum. So, it is the rate of change of momentum. Kadar perubahan momentum. Kalau bahasa Melayu, 3 perkataan lah. Kadar perubahan momentum. Okay, B. Explain how the crumple zone reduces impact. Crumple zone ni di depan ya. Dekat bonnet awak tu sangatlah mudah remuk. Kenapa sangat mudah remuk?
Okey, kenapa ataupun bagaimana mengurangkan impact daripada penggunaan crumple zone ni. Okey, 2 markah. Cuba tengok 2 markah jadi 2 ayat minimum. So the crumple zone increases the time of impact, memanjangkan masa sentuhan. So bila pelanggaran berlaku, kereta tersebut akan berlanggar dengan dinding dan masa sentuhan antara bonet dengan dinding adalah panjang. Dia tak bersentuhan sekejap saja, dia bersentuhan lama. So itu maksudnya increase the time of impact. So when the time of impact increase, what happen to the impulsive force? The impulsive force will be reduced. So itulah poin kedua awak. Impulsive force will reduce. Okay. So bila impulsive force reduce, maka kuranglah hentaman ke atas kereta, kuranglah risiko kecederaan. Okay, kurang sajalah, bukan tak ada. C. If the car in diagram 3 stops in 15 seconds. So this is the time of impact. T. Calculate the impulsive force acting on the car. So keluarkan formula F sama dengan M V minus U divide by T. Okay, sedar ke tidak awak punya U sekarang berada dalam unit kilometer per hour. Okay, kilometer per hour. Maka awak perlu tukar the unit of U kepada meter per second. Tukar pergi meter per second. Macam mana nak tukar? Okay, daripada 100 kilometer per hour, kita nak tukar kepada meter per second. Ni saya rasa basic lah kan. So tulis balik nombor dia 100. Sekarang ni nak tukar kilometer kepada meter dulu. Kita darab dengan 1000 ataupun 10 kuasa 3 lah. Okay, selesai dah kilometer tukar pergi meter. Kemudian ni tanda apa? Ini tanda bahagi. Awak kena bahagi. Okay, hours, jam, tukar kepada second, saat. So 60 darab 60. Okay, so tekan calculator, awak dapat nilai U awak adalah 27 perpuluhan, alamak tak nampak ke ni 27.78. Okay, 27.78. Barulah awak ganti dalam formula 1500 jisim. V awak kosong, tolak dengan U 27.78. Bahagi dengan time of impact, which is berapa tadi? 15. Bunyi pula loceng ni. Okay, so nilai impulsive force adalah negatif 2778 Newton. Okay, itu jawapannya dengan tanda negatif. Tanda negatif ni merujuk kepada apabila daya hentaman berlaku ke atas dinding ke sebelah kanan, dinding itu membalas dengan daya yang sama tetapi pada arah yang berlawanan. Okay, just to show the direction. This is the direction of the impulsive force. Kalau soalan tanyalah tanda negatif tu apa maksudnya. Okay, next number 4. Diagram 4 shows a few man-made satellites from various countries. Okay, yang ni ada banyak satelit lah ni yang berada di sekeliling bumi. Okay, untuk setiap negara lah, untuk beberapa negara.
Soalan pertama, what is meant by geostationary satellite? Stationary maksudnya tak bergerak kan, pegun. So apa maksud geostationary satellite? It is a satellite okay, that orbit the earth, okay, yang mengorbit bumi, in ataupun via, melalui ataupun di dalam earth, satu orbit yang dipanggil sebagai earth geostationary orbit. Dia ada orbitnya sendiri, dipanggil sebagai earth geostationary orbit. Okay, apakah ciri-ciri? State two characteristics of geostationary satellite. Dua Yang pertama, hilang pun bunyi penggera tu. Okay, yang pertama, it orbit the earth, mengorbit bumi, with the same rotation of earth. Macam mana bumi berputar, macam itulah keadaannya orbit geostationary satellite ni. Dia ikut saja bumi putar kat mana, dia pun ikut putar sekali lah. Okay, berputar seperti mana bumi berputar lah. Dan akan mengorbit bumi. It will orbit the earth in 24 hours. Bunyi pula. Ada masalah sikit kat sini. Penggera kerap berbunyi. Tak tahu sebab apa ni hari ni. Okay, next. C, soalan pengiraan. C1, C2, soalan pengiraan. Sebuah stationary satellite, geostationary satellite of mass 1200 is placed this far from the center of the earth. Okay. Yang ini adalah the R lah. Nilai R. Jaraknya daripada pusat bumi. Jaraknya itu maksudnya jarak satelit itulah daripada pusat bumi. Kirakan ataupun hitungkan linear speed. Okay, untuk kira linear speed kita pakai formula V sama dengan square root of GM divide by R. So V itu adalah linear speed kita. Nilai G adalah nilai constant 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Kemudian M merujuk kepada bukan jisim satellite. Ini adalah jisim bumi. Okay, jisim bumi. Jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan radius. Okay, radius betul okay, bahagi dengan R, nilai R 4.23 darab 10 kuasa 7. Okay. Okay, kemudian kita square root semua sekali. Square rootkan semua sekali. Kira yang dalam ni, kemudian kita square rootkan. Awak akan dapat 3.07 darab 10 kuasa 3 meter per second. Okay. And then kirakan the earth gravitational pull. So kita nak cari F terhadap satelit itu. So bila terhadap satelit itu, kita akan pakai formula centripetal force, which is mv square bahagi dengan R. Okay, daripada formula ni
Mass kali ni adalah mass of the satellite. Ni sekarang milik satellite. Okey, 1200. Kemudian hal laju linear satellite itu yang kita dah dapat tadi 3.07 darab 10 kuasa 3 tu kita kuasa 2 kan. Kemudian bahagi dengan nilai R. Nilai R tadilah 4.23 darab 10 kuasa 10 kuasa 7. Okey. Kemudian awak dapati bahawa nilai daya yang bertindak ke atas satelit itu adalah 267.37 Newton. Ingat je, daya dalam Newton, hal laju dalam meter per second. Unit SI dia lah. Soalan terakhir untuk nombor 4 adalah soalan D. What happened to the satellite? What happened to the satellite if the speed is lower than the orbital speed? Jadi setiap objek yang sedang mengorbit. Contoh ni orbit Saya lukis satu satelit. Katalah satelit tu dia ada hal laju orbital dia sebanyak let's say 1000 km per hour. Okay, kalaulah satelit itu berjaya mengekalkan hal laju orbitalnya, hal laju mengorbitnya adalah 1000, mengekalkan sebanyak 1000, maka dia akan kekal dalam orbitnya. Kalau kurang daripada 1000, V less than 1000 km per hour, maka satelit itu akan turun ke orbit yang lebih rendah, menghampiri bumi. Kalau hal laju mengorbitnya menjadi lebih tinggi dari 1000 km per hour, maka dia terkeluar daripada orbitnya, pergi ke orbit yang lebih jauh. Macam tu ya. So untuk kekal, setiap satelit tu dia ada fixed value of orbital speed, dan dia perlu maintain pada kelajuan tersebut untuk kekal berada di dalam orbitnya. Okey. So 2 markah. Pertama, what happened dulu. What happened to the satellite itulah. So kalau dia kurang, lower, maka it will be falling, ataupun the satellite fall to lower ataupun lower orbit yang lebih rendah, ataupun falls into the atmosphere. Okay, jatuh ataupun masuk ke dalam lapisan atmosfera bumi. Okay, kemudian apa jadi bila dia dah jatuh masuk dalam atmosfera bumi? Dekat luar sana, dekat angkasa lepas, tidak ada molekul udara. Bermaksud kawasan tu kawasan vacuum kan. Jadi tidak ada apa berlaku kepada satelit. Tapi saat dia memasuki ruang atmosfera bumi, dalam atmosfera kita ada partikel udara. Partikel udara kan terperangkap dalam lapisan atmosfera. Jadi apa berlaku? Berlakunya pergeseran antara satelit tersebut dengan lapisan udara, dengan udara. So friction between satellite and air causes the satellite to be burned, ataupun causes heat and fire. Sebab tu kita tengok kalau dalam movie science fiction sekalipun, kalau kita tengok scene yang melibatkan angkasawan cuba memasuki ruang udara bumi, ruang udara bumi. Kat luar ni tak ada apa lagi. So bila dia masuk dalam atmosfera, tiba-tiba
terbakar. Dia nampak api terbakar. So the kapsul terbakar sebab apa? Bila masuk dalam atmosfer, berlakunya pergeseran yang sangat kuat antara kapsul dan juga the air particles. Kenapa kuat? Sebab the capsule are moving very very fast. Sebab tu pergeseran berlaku sangat kuat. Kalau setakat tangan awak tu bawa kereta 60, buka tingkap, keluarkan tangan awak, tangan awak insya-Allah tak terbakar lah. Sebab pergeseran tu berlaku dalam skala yang kecil. Yang ni skala yang lebih besar mengakibatkan kebakaran berlaku. Okey, saya rasa setakat tu saja. Siren pun duk bunyi tu, tak syok pula. Nanti kita sambung bahagian 2 dalam video yang seterusnya. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.